Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih belum subscribe ke channel saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi anda subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini saya nak berkongsikan satu perkara yang penting, yang mana saya nampak benda ini berlarutan dan berlaku perdebatan di dalam media sosial. Ianya adalah berkenaan dengan jumlah yang akan diterima bagi bayaran BPR fasa ketiga ataupun bagi BPR rayuan. Tidak kisah yang mana satu, tetapi berapa sebenarnya yang akan diterima, macam mana nak tengok. Okey, jadi hari tu saya ada berkongsikan satu video macam mana kita nak tahu baki bayaran BPR fasa ketiga saya. Kemudian ada satu individu ni, penonton, menegur bahawa kaedah tu tak tepat. Sebenarnya perlu lihat daripada jumlah asas tolak dengan jumlah yang dibayar. Okey, kemudian saya tengok betul apa yang saya sampaikan tu. Memang saya akan dapat baki yang sepatutnya lah daripada bayaran BPR. Saya nyatakan teruslah ayah saya sendiri. Okey, kemudian hari ini bukan hari ini, semalam saya ada dapat satu pertanyaan jugalah daripada salah seorang viewers yang setia daripada asal menonton dan memberikan sokongan. Jadi beliau bertanyakan tentang bayaran BPR fasa ketiga untuk suami beliau. Jadi di situ apabila saya memberikan jawapan, dia menjadi satu benda yang macam pelik, macam amount tu macam tak betul untuk pembayaran, macam terlalu banyak. Kemudian apabila kita berbual dan saya meminta screenshot untuk details pembayaran suami beliau, kemudian dapat dilihat di situ sebenarnya pembayaran yang saya sampaikan ataupun kaedah yang saya sampaikan tu tidak tepat untuk beliau, tetapi tepat untuk ayah saya dan tepat untuk pak long saya dan juga beberapa ahli keluarga terdekat lah. Okey, jadi daripada sini saya nampak sebenarnya ada perbezaan di dalam jumlah yang telah dibayar bagi setiap pemohon. Begitu juga saya tengok di media sosial, ada perbezaan bagi jumlah yang dah dibayar ni. Ada yang mendapat jumlah bayaran yang melibatkan bayaran BPR tambahan, ada yang jumlah bayarannya hanya sekadar bayaran fasa 1 dan fasa 2 saja di dalam semakan laman web bpr.hasil.gov.my, yang mana dalam jumlah pembayaran tu BPR tambahan tidak dimasukkan jumlah dia, tetapi dibayar dan diterima. Jadi saya melihat, rupanya dia ada perbezaan. Ada yang BPR dia semua dia, yang mana yang dibayar termasuk tambahan tu dia masukkan jumlah sekali, ada yang tidak. Saya akan tunjukkan kepada anda semua. Okey, kita boleh lihat. Nanti saya akan bagi satu kaedah yang lebih tepat, yang paling tepat untuk membuat saya makan. Kaedah tu tak mudah sangat, tapi kaedah tu adalah yang paling tepat. Contohnya, ayah saya menerima bayaran sebanyak, kelulusan asas adalah sebanyak RM1,200. Kemudian dia ada BPR tambahan sebanyak RM500, menjadikan jumlah semua sekali adalah RM1,700. Okey, jadi ditulis sini jumlah telah dibayar adalah RM1,200. Jadi dalam bila kita pergi kepada maklumat pembayaran, kita boleh tengok yang pertama, BPR fasa pertama, ayah saya menerima bayaran sebanyak RM300. BPR fasa kedua, ayah saya menerima bayaran sebanyak RM400. 3 campur 4, RM700. Tetapi dalam total tu tadi, jumlah yang telah dibayar adalah RM1,200. Jadi RM1,200 tolak dengan fasa 1 dan fasa 2 RM700, maksudnya ada baki RM500. RM500 yang telah dibayar itu adalah sebenarnya BPR tambahan. Jadi RM1,200 yang telah dibayar di dalam semakan BPR ayah saya ini adalah bayaran fasa pertama RM300, bayaran fasa kedua RM400 dan bayaran BPR RM500. 3 campur 4, 7, 7 campur 5, 12, menjadikan jumlahnya adalah RM1,200. Dan jumlah keseluruhan yang ayah saya layak adalah sebanyak RM1,200 jumlah tadi. Jumlah keseluruhan yang ayah saya layak adalah sebanyak RM1,700. Jadi RM1,700 tolak RM1,200 yang telah dibayar, ayah saya masih mempunyai baki sebanyak
RM500. Betul. Kaedah ini betul. Jumlah keseluruhan tolak jumlah yang telah dibayar. Betul. Kemudian bagi kakak yang mesej saya ni berkenaan dengan pembayaran suami dia, kita lihat di sini jumlah kelulusan asas adalah sebanyak RM1,200. BPR tambahan adalah sebanyak RM300. Jumlah semua sekali tambahan dan juga BPR adalah sebanyak RM1,500. Yang telah dibayar adalah sebanyak RM600. Jadi saya minta details pembayaran. Beliau berkongsikan kepada saya maklumat pembayaran. Jadi kita lihat bayaran fasa pertama suami beliau RM300. Bayaran fasa kedua suami beliau RM300, dah RM600. Itu adalah tepat sekali dengan jumlah yang telah dibayar. Kemudian suami beliau juga menerima bayaran BPR tambahan 30/6/2021 sebanyak RM300. Jadi jumlah yang telah dibayar fasa 1 RM300, fasa 2 lagi RM300 dan tambahan RM300. Jadi jumlah yang telah dibayar adalah RM900. Tetapi yang dinyatakan di laman muka utama tu, jumlah yang telah dibayar adalah sebanyak RM600. Bagi kes kakak ni, suami beliau, jumlah bayaran BPR tambahan tidak dimasukkan ke dalam jumlah yang telah dibayar. Jadi beliau ni tak boleh membuat penolakan secara asas yang mana RM1,500 keseluruhan, nak tolak RM600 yang telah dibayar. Jadi macam beliau dapat RM1,100, macam dia pun pelik kenapa dia dapat terlalu banyak. Tapi sebenarnya jumlah cara kiraan tu untuk beliau ni tidak boleh diguna pakai sebab tak tepat, kerana untuk BPR suami beliau tidak dimasukkan jumlah bayaran BPR tambahan. Untuk ayah saya pula dimasukkan bayaran BPR tambahan. Jadi kita tengok, bukan salah saya, salah ayah saya, bukan salah dia, tetapi saya tak salahkan Lembaga Hasil Jalan Negeri, tetapi sistem dalam Lembaga Hasil Jalan Negeri ni kemas kini mengenai jumlah yang telah dibayar ni tak sama. Ada yang dapat yang betul-betul yang telah dibayar termasuk fasa tambahan, ada yang sekadar jumlah yang telah dibayar tu adalah bagi fasa 1 dan fasa 2. Jadi anda di luar sana tak boleh orang kata apa bertelagah ataupun orang ni kata yang dia punya kaedah ni betul, yang dia punya kaedah ni betul. Sebenarnya tak ada siapa yang salah. Cuma dia ikut pada kita punya baki yang telah dibayar. Untuk BPR ni, setiap orang dia punya baki yang telah dibayar ni mungkin tak sama. Tengok, saya dah tunjukkan dua contoh yang sangat jelas. Saya pun tak mahu sorok apa lagi, ayah saya tunjukkan. Jadi sebenarnya apa yang terbaik adalah untuk buat semakan adalah yang pertama, kita tengok pada jumlah keseluruhan BPR berapa yang kita akan dapat, termasuk BPR tambahan RM1,500 ke RM1,800 ke, itu kita pegang. Kemudian di bawah laman web bpr.hasil.gov ni, .gov.my ni, dia ada maklumat pembayaran. Jadi maklumat pembayaran tu kita tengok fasa 1 dapat berapa, okey RM300. Fasa 2 dapat berapa, okey RM300. Tambahan dapat berapa, okey RM300. Jadi totalnya adalah RM900 dan jumlah keseluruhannya adalah RM1,500. Jadi waktu tu kita tolak RM1,500 tolak RM900 yang telah dibayar. Jadi baki kita adalah sebanyak RM600 sahaja. Sama juga dengan ayah saya, walaupun kaedah yang saya tunjukkan tu betul, tetapi kaedah yang terbaik adalah ayah saya mendapat bayaran sebanyak RM1,200 campur RM500 BPR tambahan, jadi dia dapat RM1,700. Fasa pertama RM300, fasa kedua RM400, tambahan RM500, menjadikan jumlah yang telah dibayar adalah RM1,200. Jumlah keseluruhan dia dapat RM1,700. RM1,700 tolak ketiga-tiga bayaran ni, dia akan dapat lagi RM500. Jadi saya harap dengan penjelasan ni dan perkongsian ni dapat merungkaikan misteri bagi berapa sebenarnya jumlah yang anda akan dapat untuk pembayaran BPR. Termasuk juga dengan rayuan sama. Apa yang anda perlu buat adalah anda perlu tengok berapa bayaran yang anda mungkin dah dapat pada bayaran fasa pertama. Kemudian tolak dengan berapa jumlah yang anda layak untuk mendapat keseluruhan, termasuk juga dengan BPR tambahan. Ada yang tadi saya tengok, satu tu dia punya keseluruhan dia kalau tak salah saya RM1,800. Tambahan dia layak RM500.
So keseluruhannya adalah 2,300 dan dia actually daripada bulan 2 dia tak dapat langsung. Jadi jumlah yang telah dibayar dia adalah kosong. Macam dia tu senang, keseluruhan dia akan mendapat sebanyak RM2,300 sebab dia tidak pernah menerima apa-apa bayaran pun daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi pembayaran BPR. Okey, jadi saya harap dengan penjelasan ini dapat merungkaikan persoalan yang timbul ataupun pertelagahan yang timbul dalam media sosial berkenaan dengan pembayaran BPR. Ingat, isu dia adalah bayaran yang telah dibayar bagi setiap individu adalah tidak sama. Bukan salah individu, tetapi sistem di dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri seperti yang saya telah tunjukkan, dua contoh tadi menunjukkan jumlah yang telah dibayar tu adalah tidak sama. Ada yang dimasukkan termasuk tambahan, ada yang tidak dimasukkan tambahan. Jadi ianya perlu disemak dengan lebih detail oleh anda semua, setiap pemohon. Anda tidak boleh rujuk kepada hang macam mana hang punya ni, hang tak boleh, sebab mungkin dia punya tak masuk tambahan, mungkin yang kawan dia punya masuk tambahan. Jadi semua orang ada kebarangkalian tak sama. Saya tak rasa saya punya ayah saya dengan suami yang berkongsikan ni, saya tak rasa hanya kami berdua saja, sebab saya tengok banyak yang berlaku kekeliruan dalam berkenaan dengan berapa baki bayaran BPR fasa ketiga anda. Okey, jadi insyaAllah bagi mereka yang ada sebarang persoalan ataupun sebarang komen, kekeliruan, anda boleh terus bertanyakan kepada saya di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook, dan saya cuba untuk memperjelaskan dan menjawab dengan sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.